Dan saudari sekalian, apa itu Dao? Dao ialah perkataan bahasa Cina yang erti hurufiahnya bermaksud jalan atau cara. Dan walau begitu, makna tafsiran perkataan Dao sebenarnya sangat luas, khususnya dalam bidang falsafah Cina yang mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan orang Cina sejak dahulu lagi. Adalah inti dari ajaran Taoisme yang bererti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya adalah Di. Gabungan Dao dan Di dikenal sebagai Taoisme yang merupakan landasan kealamian. Keabadian manusia terwujud di saat seorang mencapai kesedaran Dao dan orang berikut akan menjadi dewa. Seterusnya, saya akan cerita pasal manusia. Kenapa dengan manusia? Di sini menurut pandangan Taoisme, hidup manusia sudah ditentukan oleh langit. Manusia sudah mempunyai jalannya masing-masing yang harus dilaksanakan. Manusia hanya meneliti jalan itu dan mengikuti jejak itu tanpa cuba memaksa pandangannya yang sempit serta tanpa hasrat yang akan menyeleweng diri dari alamiah demi keuntungan peribadi. Sikap semacam itulah yang dikatakan dengan Wu Wei yang bererti tidak mencampuri. Wu Wei bisa juga dikaitkan tidak berkeinginan. Manusia dalam pandangan Taoisme mesti menghapuskan keinginannya dan mengikut jalan ketetapan dunia tanpa mengganggu hal-hal yang lain. Okey, akhir sekali ialah etika Taoisme. Dalam menjalani kehidupan yang ada, manusia mengarah pada kehidupan yang alamiah tanpa ada proses ikut campur. Kehidupan yang alami inilah yang menjadi suatu kebajikan dasar yang memicu munculnya 3 buah kebajikan lain yang menuntut manusia dalam kehidupannya, iaitu kehidupan sebaliknya, kekerasan dan keakuan adalah teman dari kematian. Rendah hati adalah sikap membantu membatasi diri dari sombong. Di dalam kitab Dao De Ching dikatakan tidak ada kutuk yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Kemudian menyangkal diri adalah sikap mengganggu diri dan hidup manusia hanyalah sebagai pinjaman dari alam semesta kepada manusia. Poin kat sini adalah inti dari etika Taoisme yang ditawarkan oleh Lao Tzu adalah Wu Wei. Seperti yang anda dengar, Wu Wei, saya ada cerita sebentar tadi dalam ajaran Taoisme dalam Dao ataupun sebagainya. Okey. Yang dalam bahasa Cina secara amnya bererti tidak atau tidak melakukan apa-apa. Hal ini tidak bererti bahawa orang murni tidak melakukan apa-apa secara mutlak. Wu Wei demikian tulis dalam tulisan Zhogan. Dalam tulisannya tentang Taoisme adalah satu konsep atau idea yang digunakan untuk mengurangi tindakan manusia. Dengan kata lain, Wu Wei bererti pembatalan dan sekaligus membatas tingkah laku manusia, terutamanya tingkah laku di dalam dunia sosial. Okey, ada beberapa tingkatan Wu Wei di dalam Taoisme, mulai dari Wu Wei sebagai tidak melakukan apa-apa, Wu Wei sebagai melakukan tindakan seminimal mungkin, Wu Wei sebagai tindakan pasif ke dalam dunia sosial, Wu Wei sebagai sikap menunggu perubahan alami dari hal-hal yang ada, dan yang terakhir sering disebut sebagai bertindak alami
yang mana just bertindak secara biasa ataupun natural. Hal ini menurut Jorgen bisa difahami dalam satu konsep, iaitu konsep non-tindakan. Oleh kerana itu, manusia yang bijaksana dan menginginkan kehidupan tenang dan tenteram akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dao. Okey, sekian itu daripada saya. Seterusnya saya akan pas pembahasan ini kepada rakan setugas kerja yang lain. Terima kasih kepada Azmi. Saya Amira dan saya akan menerangkan tentang ritual Taoism. Baiklah, kepercayaan dan membenarkan kehidupan tentang terbentang mengikut Tao tidak meliputi ritual Tao. Ritual amalan Tao adalah benar-benar sesuai dengan pemahaman Tao, iaitu telah dipengaruhi oleh amalan Buddha dan Confucianism sehingga pada masa kini ia kadang-kadang agaklah rumit. Setiap doa dan jampi yang membentuk upacara atau perayaan Tao mesti diucapkan dengan tepat dan setiap langkah upacara itu diperhatikan dengan sempurna. Perayaan keagamaan Tao diketuai oleh guru besar, iaitu sejenis imam besar yang merasmikan, dan perayaan ini boleh berlangsung di mana-mana sahaja dari beberapa hari sehingga lebih daripada seminggu. Semasa upacara itu, guru besar dan pembantunya mesti melakukan setiap tindakan dan bacaan mengikut tradisi atau usaha mereka akan dianggap sia-sia. Ini adalah penyimpangan yang menarik daripada pemahaman Tao yang biasa tentang mengikut arus dan tidak bimbang tentang peraturan luaran ataupun amalan keagamaan secara terperinci. Baiklah, saya akan menunjukkan dalam ini adalah ritual amalan Tao dilakukan. Ritual Taois berkenaan dengan penghormatan kepada nenek moyang sesebuah kampung, komuniti ataupun bandar, dan guru besar akan memanggil roh nenek moyang ini semasa mereka membakar kemenyan untuk membersihkan kawasan itu. Penyucian adalah elemen yang sangat penting sepanjang ritual. Ruang bersama dalam kehidupan seharian mestilah diubah menjadi ruang suci untuk mengundang penghubungan dengan roh dan dewa. Biasanya, terdapat 4 pembantu yang menghadiri Grand Master ataupun guru besar dalam kapasiti yang berbeza, sama ada sebagai pemuzik, penari, keramat ataupun pembaca. Guru besar akan melakukan teks seperti yang dibaca oleh salah seorang pembantunya, dan teks ini mempunyai kaitan dengan pendakian jiwa untuk bergabung dengan Tuhan dan nenek moyang seseorang. Pada zaman dahulu, ritual itu dilakukan di atas tangga menuju ke mezbah ataupun altar untuk melambangkan pendakian dari persekitaran biasa seseorang ke ketinggian dewa yang lebih tinggi. Pada hari ini, upacara itu boleh dilakukan di atas pentas ataupun tanah dan difahami dari teks dan tindakan guru besar bahawa dia sedang naik. Altar masih memainkan peranan penting dalam upacara itu kerana ia dilihat sebagai tempat di mana alam duniawi bertemu dengan ilahi. Isi rumah Tao mempunyai mezbah ataupun altar pribadi mereka sendiri di mana orang akan berdoa dan menghormati nenek moyang mereka, roh rumah tangga dan roh kampung mereka. Taoisme menggalakkan penyembahan individu di rumah, dan ritual serta perayaan ini adalah acara komuniti yang membawa orang ramai, tetapi ia tidak boleh disamakan dengan amalan penyembahan agama lain seperti menghadiri gereja ataupun kuil. Seorang penganut Tao boleh beribadat di rumah tanpa pernah menghadiri perayaan, dan sepanjang sejarahnya kebanyakan orang melakukannya. Perayaan adalah sangat mahal untuk dipentaskan dan biasanya dibiayai oleh bani bandar. Ia biasanya dilihat sebagai perayaan komuniti, walaupun kadang-kadang dilakukan pada masa yang memerlukan seperti wabak ataupun perjuangan. Roh-roh dan dewa-dewa dipanggil pada masa-masa ini untuk menghalau roh-roh gelap yang menyebabkan masalah. Terima kasih penerangan yang disampaikan oleh kawan saya tadi. Jadi, kita dapat pelajari bahawa agama Tao ini menggabungkan ilmu pengetahuan, filsafat dan ilmu kedewaan yang agung sebagai dasar kepercayaan. Agama Tao ini menyembah banyak dewa dan dewi dalam praktik peribadatan. Penganut Taoism ini melaksanakan ritual ibadahnya di gelantang atau pekong. Agama ini memiliki kitab suci sebagai pedoman pada penganutnya dalam menjalankan praktik keberagamaan. Di antaranya adalah Tao, Te Ching, Chuang Tzu dan Lezi.
Kesimpulannya, dozme merupakan salah satu ajaran yang mengajar manusia untuk menghindari persaingan dan cara untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan harian. Dozme juga merupakan sebuah filsafat monistik yang menekankan bahawa keseluruhan dalam kehidupan adalah ekspresi dari Dao dan dapat dikaitkan dengan konsep Yin dan Yang yang menyatakan bahawa segala benda adalah bertentangan.